Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, video ni adalah video tambahan bagi pelajar yang masih blur lagi nak buat soalan 3 dan 4 untuk pengatur cara linear. Jadi, saya buat ni sebab saya nak terangkan kat kelas tapi saya tak nak drag masa. So, saya terpaksa buat video tambahan lah. Harap semua dapat tengok sampai habis. So, ini adalah soalan dia. Okey. Seorang tukang kebun ingin menanam pokok bunga raya dan pokok bunga ros di atas sebidang tanah yang berkeluasan 300 meter persegi. Okey, so sekarang ni kita faham tanah ni ada luas sebanyak 300 meter. So kita tulislah tanah. Okey, tanah luas dia ataupun luas tanah lah. Luas tanah sama dengan 300 meter kuasa 2. Okey. Soalan 3 Kemudian beliau mempunyai sekurang-kurangnya RM1,000. So dia ada modal. Orang kata modal lah, ataupun bajet. Bajet sekurang-kurangnya RM1,000. Okey, RM RM1,000. Maksudnya macam tu lah. Simbolnya kita gunakan sekurang-kurangnya. Okey, sekarang baru kita nak cipta satu persamaan ataupun ketaksamaan. Kita baca ayat ketiga ni. Harga bagi sepohon pokok bunga raya ialah RM4 dan luas tanah yang diperlukan ialah 0.4 meter. Kemudian dibagi lagi ayat ayat keempat. Harga bagi sepohon bunga ros pula ialah RM5 dan luas tanah yang diperlukan ialah 0.3 meter. Okey. So, awak kena baca balik soalan A ni. Dia cakap, siapa X, siapa Y. So, X mewakili pokok bunga raya. So, kita nyatakan X sama dengan bunga raya. Y ialah mewakili bilangan bunga ros. So, bunga ros. Apabila kita cerita pasal harga, kita kena kaitkan dengan modal. Okey. So, kalau kita nak kaitkan dengan modal, kita kena tengok bagaimana kita nak kaitkan ketaksamaan tu. Ingat ya, X mesti kawan dengan Y. Jadi, bila kita nak buat satu ketaksamaan, mesti ada X, mesti ada Y. Mesti ada pokok bunga raya, mesti ada pokok bunga ros dalam satu ketaksamaan. Jadi, untuk tu, kita cerita pasal modal dulu. So, harga untuk bunga raya, okay, bunga raya adalah X. So, RM4. Dan pokok bunga ros adalah RM5. So, kita tulis dia sebagai 4X tambah 5Y. Okey, sebab kita cerita pasal harga. Bila kita cerita pasal harga, satu baris ni mesti pasal harga. Dan dekat sini dikatakan modal dia sekurang-kurangnya RM1,000. So, kita gunalah simbol sekurang-kurangnya 1,000. Okey, ini adalah ketaksamaan pertama. Okey. Bila kita nak cipta ketaksamaan kedua, kita tengok pula apa yang tinggal. Ada yang tinggal iaitu luas. So, kita kaitkan pula dengan luas. Okey. So, luas untuk pokok bunga raya ialah 0.4, manakala pokok bunga ros ialah 0.3. So, kita buatlah 0.4x tambah 0.3y. Okey. Kemudian kita tengok. Luas dia kata dia cuma ada tanah sebidang tanah yang berkeluasan 300 meter. Dia tak cakap pun apa-apa simbol. Dia tak cakap pun maksimum ke minimum ke. Tapi kita kena faham, kalau dia cakap tanah tu ada luas sebanyak 300 meter, maksudnya dia tak ada lebih daripada tu. Memang 300 je. Okey, dia tak ada lebih. Jadi dia tak boleh lebih. So kita gunakan simbol kurang dan sama dengan 300. Okey, sebab dia tak sebut langsung. Ada tak sekurang-kurangnya 300 luas tanah? Tak ada. Dia cuma cakap dia cuma ada 300 tanah je. 300 meter kuasa 2 tanah je. So maksudnya awak boleh guna kurang daripada tu ataupun 300 saja. Dia tak boleh lebih. Okey? Sama macam saya cerita macam saya ada RM10 dan saya ada RM10 je. Tak lebih daripada tu. So saya boleh guna RM5, saya boleh guna RM6 atau ke bawah daripada tu, ataupun RM10 terus saya guna. Saya tak boleh guna lebih daripada tu. Jadi kita gunakan simbol kurang dan sama dengan. So ibarat dia samalah macam kes duit tu. Okey. So itu adalah ketaksamaan pertama dan kedua. Ketaksamaan ketiga. Okey, awak tengok ayat terakhir ni. Bilangan pokok bunga ros yang ditanam mesti melebihi. Okey. Pokok bunga ros disebut dulu. Bunga ros adalah Y.
So Y mesti melebihi. Mesti melebihi bermaksud dia akan gunakan beza. Okey, ingat ya, formula dalam ketersamaan mesti melebihi adalah beza. So kita akan guna tolak. Okey, tolak dengan pokok bunga raya. Pokok bunga raya ialah X. So Y tolak dengan X. Kena ingat tu, mesti melebihi adalah Y tolak X ataupun apa tolak apa. Selebih-lebihnya 200. So kita akan gunakan simbol kurang dan sama dengan 200. Alright, ini adalah ketaksamaan-ketaksamaan yang kita dapat daripada soalan. So ingat ya, apabila soalan dibagi dalam harga, luas, awak kena bandingkan ikut satu kategori sahaja. Kalau awak cerita pasal harga, so ketaksamaan ni cerita pasal harga. Kalau awak cerita pasal luas, so ketaksamaan ni cerita pasal luas sahaja. Kena samakan kategori dia, baru awak dapatkan ketaksamaan. Kemudian itulah untuk soalan A. Okey, awak boleh buat. Okey, next soalan B. Untuk plotting, awak kena pastikan dia berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Kena ingat tu. Okey, kena bentukkan Y sama dengan MX tambah C, bermaksud Y tak boleh ada nombor. Sekarang ni ada Y. So sekarang ni ada nombor pada Y. So kita kena hilangkan nombor dia. So macam mana nak hilangkan? So kita salin dulu 4x tambah 5y lebih dan sama dengan 1000. Okey, kemudian kita nak pastikan y tu duduk depan, so pindahkan x ke belakang. So dia jadi 5y lebih dan sama dengan negatif 4. Okey, negatif 4x tambah 1000. Kemudian 5 ni letak bawah sebagai bahagi, sebab darab pindah jadi bahagi. So dia akan jadi negatif 4 per 5x tambah 1000 bahagi 5, 200. Okey, baru awak buat plot. Okey, baru awak buat plot xy start dengan kosong. Sama juga dengan kes untuk soalan ketaksamaan kedua. Okey, untuk ketaksamaan kedua sepatutnya awak kena darab dengan 10 sebab dia tak boleh nombor perpuluhan, tak cantik. Tapi sebenarnya jawapan dia sama je, so saya terima je lah. Okey, so awak kena pindahkan dia jadi 0.4x tambah 0.3y kurang dan sama dengan 300 kan. So awak bentukkan y mx tambah c. So 0.3y pindahkan x jadi negatif. Okey, dan y akan jadi negatif 0.4 per 0.3. Okey, tambah dengan 1000. Ni awak tekan je kalkulator, nanti dia jadi 1000 lah. So awak akan dapat plotting x, y. Okey, plot sahaja. So yang ni, apabila awak tekan kalkulator, okay, awak sediakan 3 tempat kosong. Sekejap saya sediakan template. So awak kena siapkan ya, sebab benda ni penting. Soalan exam pun saya dah siapkan, jadi soalan ni lebih kurang macam ni. So rugilah kalau awak tak faham. Okey, so kita start dengan kosong. Apabila kita mula dengan kosong, so kita tengok ketaksamaan dia adalah 200. So 200, yang ini 1000. So 1000. Okay, macam tu. So next, kita nak tahu nilai seterusnya, kita pilih, ambil kalkulator, salin ketaksamaan dia, negatif 4 per 5 alpha x tambah 200. Kemudian tekan calculate dan kita akan pilih, mungkin kita pilih 600. Okay, so kita tak nak nombor yang ada puluh-puluh macam ni. Kita nak nombor yang cantik-cantik, mungkin 500. Contoh macam tu. Tapi tak nak negatif So kita pilih lagi calculate, mungkin dalam 100, mungkin 150. Ni kena try lah. Calculate 200. Calculate. Sekejap saya tengok saya punya plot.
Okey, saya ambil 100, saya dapat 120. Saya ambil yang macam tu lah untuk memudahkan awak. So, calculate 100 lah. Mungkin bagi awak lah, senang. Okey, 100 awak dapat 120. Okey, calculate 100, awak akan dapat 120. Okey, awak teruskan lagi. Calculate 200, awak dapat 40. Okey, kalau saya calculate 200 setengah lah. Calculate 200 setengah, awak dapat kosong. Okey, so awak cari je nilai dia untuk memudahkan awak. 200 setengah, awak dapat kosong. Okey, so next, untuk ketersamaan yang belakang dan pula, awak benda yang sama. Negatif 0.4 per dengan 0.3 alpha x tambah 1000. Tekan macam tu, lepas tu calculate. Berapa awak nak? Mungkin berapa 600. Okay, mungkin 600. Okay, 600 awak dapat 200. So, awak try 600, awak dapat 200. Okay, so awak calculate lagi. Saya ambil berapa hari tu? Saya ambil 600, 200. Okay, 700 setengah. Saya ambil calculate 700 setengah, dapat kosong. Okay, benda ni sebenarnya awak boleh pilih mana-mana je. Calculate berapa pun awak nak, awak ambil je, asalkan senang. Okay, yang saya akan pilih yang mana senang lah. Bagi saya macam ni senang. So mungkin awak blur, awak akan tak tahu macam mana nak fikir. So mungkin awak pilih calculate 300. Okay, awak dapat 600. Lepas tu awak pilih lagi calculate 400 ataupun 300, macam tu lah. Calculate 300, so awak dapat 600. Calculate 600, awak dapat 200. Contoh macam tu kan. So awak buat je. Plot dia tak semestinya sampai kosong. Just awak garis saja daripada 3 plot tu, nanti dia akan jadi satu garis lurus. Okay, tak perlu risau. So just langkah saja. Okay, next. Ketersamaan yang ketiga adalah y tolak x kurang dan sama dengan 200. Y tolak x kurang sama dengan 200. So yang ini pun awak kena plot. Ini senang je awak plot. Okay, awak tengok y mx tambah c. So x ni pindah ke depan je. So y sama, kurang dan sama dengan x tambah 200. Okay, dia jadi macam tu lah. So awak plotkan x, y. So kalau awak pilih kosong, dia akan jadi 200 lah. Okay, kalau pilih kosong, jawapan dia akan jadi 200. Ikut nombor je. Kemudian kalau awak pilih 400, awak akan dapat 600. Okay, kalau awak pilih 400, awak akan dapat 600. Kalau awak pilih 800, awak akan dapat 1000. Contoh. Okay, awak just buat benda yang sama je. Salin balik kalkulator, alpha x, lepas tu tambah 200. Lepas tu tekan CALC. Okay, so ini adalah cara untuk plot. Dan awak boleh plotkan graf. Okay, macam saya guna apa saya guna samalah 0, 400, 600. Alright. So nanti awak plot je graf dan awak akan dapat hasil graf awak macam ni. Okay, tak semestinya dia bentuk segitiga. So ini adalah plot graf awak. Okay, awak boleh plot sekarang. Dan video ni awak boleh pause. Sekarang kita akan pergi kepada soalan C. Apabila awak dah lakar graf, kita akan tengok macam mana nak cari bilangan maksimum. Okay, bilangan maksimum pokok bunga ros. Pokok bunga ros ialah y. Okay, pokok bunga ros ialah y. Tengok y ialah bunga ros. Okey, soalan dia tanya, cari bilangan maksimum pokok bunga ros jika pokok bunga raya ialah 300. Jika x ialah 300. Okey, jika x ialah 300, so awak ambil daripada graf ni. Sekejap saya screenshot.
Okey. So kita tengok apabila X tu 300, so kita tarik naik atas 300 tu. Kita tarik dan awak akan jumpa pelanggaran maksimum. Pelanggaran maksimum maksudnya hujung garisan yang ada lorik ya, bukan hujung garisan yang tak ada lorik, salah. Tapi hujung lorikan garisan yang ada lorik. Okey, hujung garisan yang ada lorik dan awak tarik, awak akan dapat 500. Okey, sebab ada orang dia tertarik lebih tau, sebab dia ingat hujung betul kan. Tapi dia kena tengok lorik. Okey, dia tak boleh tengok yang kawasan luar lorik. Luar lorik tidak dikira. So jawapan dia akan jadi okey, C1 jawapan dia 500 ya, sebab bilangan maksimum. Okey, bilangan maksimum adalah 500. Okey, bilangan maksimum adalah 500. So itu berkenaan dengan cara kita nak plot ataupun cari dia punya nilai. Okay, next. Soalan C2. Ini adalah fungsi harga. Fungsi harga adalah K, iaitu fungsi objektif. So kita tulis 3.5x dan 2.4y. Sebab dia start dengan pokok bunga raya dulu, baru pokok bunga ros. So K ialah 3.5x tambah 2.4y. Alright. Yang ni pelajar keliru. Kenapa? Kita ada 4 bucu tau. Kita ada bucu atas. Okay, kita ada bucu atas. Kita ada bucu tepi. Bawah 2. Okay, pelajar ada kira tau setiap bucu ni. Dan dia dapat maksimum dekat belah kanan sekali. Dekat sini maksimum. Okay, memang betul. Cara awak tu tak salah. Tapi awak kena lihat. Dia kata dia nak jual dua objek. Dia nak jual X dan dia nak jual Y. Takkan dia jual kat sini dia jual X saja, Y dia tak jual langsung kan, Y kosong. Tak logik lah kalau dia jual 750 pada X item, iaitu bunga raya. Lepas tu dia jual kosong bunga ros. Macam kenapa dia jual satu benda je kan? Jadi macam tak efisien lah. Kalau kita buka kedai, kita jual banyak benda, mesti semua benda kita nak jual. Takkan kita nak jual satu benda je dalam banyak-banyak benda tu. So benda yang optimum, orang panggil titik optimum, adalah di tengah ni. Bermaksud dia balance. Dia ada jual item Y, dia ada jual item X. So kalau awak tengok kalau awak ambil bucu hujung, paksi yang melibatkan dekat dengan paksi kosong, macam tak relevan lah. Okay, tak relevan. Walaupun keuntungan dia maksimum. So hanya satu je yang kita terima, iaitu di tengah-tengah ni. Memang satu sahaja. So kita tengoklah koordinat dia berapa. So kita tengok daripada graf awak tu, awak dapat 340. Okay, 340 dan awak dapat 550 macam tu lah, something. Sekejap, saya tengok balik. Okay, 340 atau 540 ataupun 350, 530. Dia ada dua jawapan. Okay, dia ada dua jawapan. So boleh tulis titik optimum. Titik optimum. Optimum tu maksudnya yang relevan lah. Okay, ada 340, 540 atau 350, 530. Walaupun jawapan dia berlainan sikit, tapi diterima So kita tengok jawapan dia. Kita gantikan X dan Y. So 3.5 kali dengan 340 tambah dengan 2.4 kali dengan 540. Ni majority yang dapat lah. So dia dapat berapa ringgit. So dikira lah 3.5 kali dengan 340 tambah dengan 2.4 kali dengan 540. Okay, so majority dapat 2486. Tapi jawapan dalam buku teks, jawapan buku teks dia ambil yang ni, saya tak tahu kenapa. Okay, tapi tak apa. Ada jawapan buku teks dia buat 350, 530 lah macam tu. Okay, awak boleh tengok praktis kendiri ataupun praktis formatif 1 7.2 soalan 1.
So kita tengok Ini kita ambil 5350 dan 530. Okey, jawapan dalam buku test 2497. Okey, tapi tak apa, saya rasa kalau awak confuse, awak just ambil dua-dua je. Kenapa jawapan dia ada dua koordinat? Mana datang lagi satu koordinat kan? So kalau awak tengok betul-betul lah, dalam ni, okey, dia ada satu dekat sini, okey, 340 di sini dan 540, ataupun dia ambil lebih daripada tu, dia ambil bawah sikit. Dia ambil yang maksimum, dia ambil ke kanan sikit. So dia ambil ke kanan tu, bucu dia jatuh sikit. Okay, bucu dia jatuh sikit, dia jadi 350 tapi 530. Maksudnya macam tu. Ada dua jawapan sebenarnya, boleh je. Alright, so mana-mana diterima. Okay, so itu berkenaan dengan soalan nombor 3. Harap semua faham sebab konsep ni akan sama seperti dalam exam yang saya buat. Soalan exam dah siap ya? Alright, so kita tengok pula pada soalan 4. Bagi siapa yang tak tahu, saya rasa soalan 4 ni lagi senang daripada soalan 3. So awak just direct je. Okay, macam tadilah Encik Malik memperuntukkan RM3,000. So modal dia ada RM3,000 je, tak lebih daripada tu. So modal sama dengan RM RM3,000. Dia hanya ada RM3,000 je. So X ialah sains dan Y ialah math. X sains, Y matematik. Okay, kos purata dekat sini dia bagi. Ini cerita pasal harga. Ini macam ni direct lah, sebab dia bagi harga dengan harga kan. So boleh buat lah 30 campur 25, macam tu lah. Okay, so 30X, boleh nampak lah 30X campur 25Y kurang dan sama dengan 3,000. Kenapa kurang dan sama dengan? Sebab dia tak boleh lebih. Dia memang modal dia ada cukup-cukup je 3,000. Okay, so dekat sini, kata samaan kedua, bilangan buku rujukan sains yang dibeli adalah sekurang-kurangnya 20 naskah. Okay, ini awak boleh kecilkan sebenarnya ni. Okay, so kita tengok buku rujukan sains. Sains ialah X. So X yang dibeli adalah sekurang-kurangnya 20 naskah. Dan bilangan buku rujukan matematik, so matematik adalah Y, sekurang-kurangnya 10 naskah. Okay, Y adalah sekurang-kurangnya 10 naskah lebih. Dia tak cakap melebihi, dia cakap lebih daripada je. Okay, 10 naskah lebih daripada sains. So maksudnya 10 lebih daripada sains. Lebih daripada maksudnya kita guna tambah. Dia tak cakap melebihi. So yang ni, kecilkan sahaja nilai Y. Bentukkan Y MX tambah C pun boleh. Terus kecilkan. Mungkin awak bahagi dengan 5. Okay, semua ni awak boleh bahagi dengan 5 sebab dia adalah gandaan 5 sebenarnya. So dapat 5Y. Yang ni dapat 6X. Okay, dan 300 tu bahagi dengan 5. 5 lebih relevan lah. Okay, sebab semua boleh bagi dengan 5 kan. So dapat 600. Sebab asalnya awak tak boleh bagi 2. Bahagi 2 salah sebab 25 tak boleh bagi 2. 25 pun tak boleh bagi 3. So 25 boleh bahagi 5. So awak check pula pada lain. Awak check pada nombor 30. Boleh tak dia bagi 5? Boleh. 3,000 boleh tak bagi 5? Boleh. So inilah jawapan dia. Okay, kecilkan. Dan seterusnya awak plot. Okay, plot. Ni soalan A. Dan ni soalan B, awak boleh plot. Ingat ya, yang ini awak kena guna tambah tau. Sebab contohlah saya cakap, saya ada RM2 lebih daripada Ahmad. Ahmad mempunyai RM4. So kalau saya kata saya ada lebih RM2 daripada Ahmad, so saya ada RM6 lah. Sebab Ahmad ada RM4, saya ada RM2 lebih daripada dia. So 2 campur 4 ialah 6. Okay, so macam tu lah dia kena campur. Ini adalah K-Byte. Ini adalah K-Byte sebab benda ni tak ada dalam formula. Sebenarnya benda ni awak dah belajar masa form 2. Okay, nisbah. Form 2 ke form 1? Nisbah. Okay, kita tengok balik. Plotting. 6X campur 5Y kurang dan sama dengan 600. 5Y kurang dan sama dengan negatif 6X tambah 600. So kita pindahkan 5 jadi bahagi. Y kurang dan sama dengan negatif 6/5X tambah
600 bahagi 5. 600 bahagi 5, tak tahu, tekan kalkulator. 120. Okey. So, siap kita plot. Okey, yang kedua. Yang kedua tak payah plot sebab yang kedua garisan X pada 20 je. X pada 20 je. So, kalau yang ketiga ni, awak terus buat satu plotting. Mungkin awak guna CV 100. Okey, 100. Yang ni saya rasa senang je. So, awak just plotting X, Y. So, Y sama, lebih dan sama dengan X tambah 10. Macam tu lah. Okay. So, yang ini plotting dia, saya tengok balik macam mana saya plot hari tu. Saya tak ingat. Saya ambil nombor biasa je. Okay. Hentam je, kita boleh pilih. Tapi, kita mesti wajib mula dengan kosong. Kalau kosong, dia akan dapat 10. Kalau kita ambil 20, dia akan dapat 30. Kalau kita ambil 40, dia akan dapat 50. Okey, hentam je yang ni. Sebab apa? Sebab 20 campur 10, 30. 40 campur 10, 50. So macam tu lah ibarat dia. Manual pun boleh. Benda ni sebenarnya awak dah nampak dah. Awak cuma kena aplikasikan sahaja. Okay, so ini adalah dia punya plotting. So ini awak kena cari sendiri. Gunakan alpha X yang saya ajar. So tekan calculator elok-elok. Start dengan kosong. Kita akan dapat 120. Okay, start dengan kosong. Kita akan dapat 120. Kemudian kita tengok jawapan lain. Negatif 6/5 alpha X tambah 120. Calculate. Kita mungkin pilih kita fikir kita 60 lah. Kita rasa kita nak pilih 60. So tekan sampingan, kita dapat 48. Tak cantik. So kita pilih 50. Kita dapat 60. Kita pilih 50. Kita dapat 60. Okay. So kita pilih 100. Try kita pilih 100. Calculate 100. Kita dapat kosong. Okay. So calculate 100. Dapat kosong. Okay, awak plot lah tiga garis tu. Okay, awak plot garis pertama yang ini, yang kedua yang X garisan 20 dan yang ketiga ini. So nanti hasil graf awak akan dapat seperti dalam bentuk segitiga lah. Okay. So ini adalah graf awak. So kita ada 3 bucu lorekan, kita ada 3 sahaja. Okay. So kita tengok balik soalan C. Daripada graf yang diperoleh, cari kos minimum bagi buku-buku tersebut. Kos minimum. Okay, kos minimum bagi buku-buku tersebut. 4 markah banyak. So awak kena tahu fungsi harga dia. Okey, fungsi harga dia, persamaan harga dia. Okey, dia dah bagi dekat sini dah. Harga kat sini, atas dia dah bagi. Okey, atas ni dia dah bagi. So okey adalah 30x campur 25y. 30x campur 25y. Sebenarnya awak dah nampak dah. Dia mesti cerita pasal persamaan harga. Awak ambil je daripada kertas samaan pertama tu. Okey. So ada 3 koordinat. Okey, ada 3 koordinat. Awak pilihlah mana satu koordinat yang rasa minimum. Minimum tu saya rasa bawah lah, saya rasa. So kita try 20, 30. Okey. Titik optimum dia titik optimum dia adalah, so saya rasa logik lah, paling dekat dengan paksi. Paling hampir dekat paksi adalah koordinat ni.
Pak CS dia dekat, Pak CS dia dekat, Pak CY dia dekat. Kalau awak tengok, Pak CS dia jauh tapi Pak CY dia dekat. So macam maksimum je. Yang ni Pak CS jauh, Pak CY pun jauh. So tak relevan. Ni kurang relevan dan ini lebih relevan sebab dia dekat. Okay, so kita tengok koordinat tu 20, 30. So kita kira 30 kali 20 tambah dengan 25 kali 30. Okay, so RM berapa? 30 kali 20 tambah 25 kali 30. So dapat 1350. Okay, kalau ikut jawapan buku tab pun ini adalah jawapan dia. Dan kita check koordinat yang lain 20, 96. Okay, kita try 20 dengan koordinat yang kat sini adalah 96. Mesti banyak betul tak? 3000. So tak logik lah, 3000 lagi banyak. So pada yang seterusnya 50, 60. So kita try 50 macam banyak je, 50 dengan 60. Okay, pun 3000 juga. So tak boleh, tak relevan. Okay, awak boleh tengok kat sini 50, 60. So tak relevan lah. So ini lebih baik. Okay, ini adalah lebih baik. Dan jawapan dia 1350. So itu sahaja video saya. Harap semua siapkan. Jangan tak siapkan je sebab saya dah tolong explain, saya dah bagi jawapan, saya dah tolong awak bagi masa extend untuk hantar lah sebagai lewat. So hantar. Okay, untuk apa kepentingan diri awak juga. Benda ni senang tau sebelum melangkah kalau awak betul-betul ikut dan buat latihan. Kalau awak hantar walaupun salah, at least saya boleh tolong betulkan. Daripada awak tak hantar, memang saya tak tahu awak buat ke tak. Okay, itu saja.